Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke KKTM Pasir Mas kepada semua pelajar-pelajar baru bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar kerana telah pun berjaya melanjutkan pengajian di KKTM di dalam program Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan taklimat program bertujuan untuk memastikan semua pelajar jelas ataupun faham selok-belok sistem pendidikan yang diguna pakai di KKTM Pasir Mas, khususnya program Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan. Saya mulakan taklimat saya dengan memperkenalkan barisan pensyarah yang berada di bawah program DBN. Diketuai oleh saya sendiri, Ketua Program Muhammad Hanizan bin Bahari dan Encik Hamizan bin Makzain, Encik Ahmad Halmi Faizul bin Muhammad, Encik Hasul bin Muhammad Arifin, Wan Nur Hakimah binti Mak Yusof, Cik Marli Zaiha binti Muhammad Noor, Encik Muhammad Rais bin Muhammad Kamaruddin, Wan Siti Hasmah binti Mustafa, Wan Zalini binti Wan Hasan, dan terakhir Encik Zamri bin Muhammad. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan penasihat akademik ataupun mentor kepada pelajar baharu semester 1, iaitu Encik Zamri bin Muhammad. Encik Zamri bin Muhammad adalah mentor ataupun penasihat kepada anda semua sepanjang anda berada di KKTM selama 3 tahun. Anda boleh bertemu dengan beliau sama ada secara bersemuka ataupun secara atas talian. Saya sarankan pertemuan fasa COVID ini dilaksanakan secara atas talian untuk membincangkan isu-isu masalah-masalah yang anda semua hadapi, sama ada masalah akademik, masalah keluarga dan sebagainya. Saya yakin beliau akan cuba yang terbaik untuk mencari solusi penyelesaian kepada masalah yang anda semua hadapi. Beliau akan sentiasa bersama dengan saudara-saudari sepanjang 3 tahun anda berada di KKTM untuk membantu anda meringankan beban masalah-masalah yang anda bakal hadapi boleh ditangani dengan sempurna. Okey, saya harap anda semua jangan berasa malu untuk mengemukakan sebarang masalah kepada beliau. Beliau akan sedaya upaya meluangkan masa berkhidmat untuk anda semua untuk memastikan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik. Boleh menamatkan pengajian di KKTM dengan cemerlang. Seterusnya, saya ingin berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan matlamat program DBN
Matlamat program adalah menyediakan graduan yang mempunyai pengetahuan teknikal dan skil praktik serta mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikannya sesuai dengan industri tertentu di samping berpotensi menjadi usahawan dalam bidang teknikal. Untuk makluman pelajar, KKTM Pasir Mas telah pun menetapkan vision dan mission, yang mana vision KKTM adalah to be an outstanding and trustworthy organisation in upholding the nation prides. Dan manakala mission KKTM adalah to shape a holistic TVET human capital with entrepreneur values. KKTM juga di bawah program DBN telah menggariskan 3 PEO, iaitu Program Educational Objective, PEO. PEO yang pertama adalah graduate who can apply their technical knowledge and hands-on skill to perform their job tasks in building construction field with competence. PEO yang kedua adalah graduate who can work independently or in team with effective communication, positive attitude and ethical value to fulfill their duties toward the working culture and community. Dan PEO yang terakhir ialah graduate who possess leadership qualities, entrepreneur, lifelong learning skill and attribute for career advancement in building construction industry. DBN juga telah menggariskan beberapa PO, program outcome. Okey, kita telah menggariskan 12 PO, program outcome. Program outcome PO number 1 is apply knowledge of applied mathematics, applied science, engineering fundamental and engineering specialization respectively to wide practical procedure and practice. PO number 2, identify and analyze well-defined engineering problem, reaching substantiated conclusion using codified methods of analysis specific to their field of activity. PO number 3, design solution for well-defined technical problem and assist with the design of system, component or process to meet specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, and environmental consideration. PO number 4, conduct investigation of well-defined problem, locate and search relevant code and catalog, conduct standard tests and measurement. PO number 5, apply appropriate techniques, resources and modern engineering and IT tool to well-defined engineering problem with an awareness of the limitation. PO number 6, demonstrate knowledge of the societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent
responsibility relevant to engineering technician practice, and solution to well-defined engineering problem. PO number 7, understand and evaluate the sustainability and impact of engineering technician work in the solution of well-defined engineering problem in societal and environmental context. PO number 8, understand and commit to professional ethic and responsibility and norm of technician practice. PO number 9, function effectively as an individual and as a member in diverse technical team. PO number 10, communicate effectively on well-defined engineering activities with the engineering community and with society at large by being able to comprehend the work of others, document their own work, and give and receive clear instruction. PO number 11. PO number 11. Demonstrate knowledge and understanding of engineering management principle and apply these to one's own work as a member or leader in a technical team and to manage project in multidisciplinary environment. And the last PO number 12. Recognize the need for and have the ability to engage in independent updating in the context of specialized technical knowledge. Okay, kesemua PO ini anda boleh download ataupun anda boleh view di dalam Facebook College Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas, http://pasirmas.kktm.edu.my. Okay, seterusnya saya ingin menceritakan berkaitan dengan peluang pekerjaan setelah para pelajar tamat belajar di KKTM Pasir Mas. Para pelajar ataupun graduan lepasan KKTM Pasir Mas di dalam program Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan DBN boleh bekerja sebagai penyedia tapak bina ataupun site supervisor ataupun bekerja sebagai juruteknik technician ataupun boleh bekerja sebagai penolong pegawai latihan vocational PPLV di mana-mana institusi-institusi TVET di Malaysia. Seterusnya, sekiranya graduan lepasan KKTM Pasir Mas di bawah program Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan yang mana berhasrat untuk meneruskan pelajaran di peringkat pengajian yang lebih tinggi, anda semua berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di yang pertama Universiti Kuala Lumpur, ataupun anda semua boleh melanjutkan pelajaran di UTM di Universiti Melaka, Technical Melaka, Uniteng ataupun overseas. Seterusnya saya ingin menerangkan kursus yang anda semua akan ambil sepanjang 3 tahun berada di KKTM Pasir Mas. Okey, kursus ataupun nama yang lebih dikenali oleh anda semua semasa berada di sekolah iaitu subjek. Di sini kita namakan sebagai kursus. Subjek yang kita biasa gunakan
di sekolah, di sini kita namakan sebagai kursus. Terbahagi kepada dua. Kursus di KKTM terbahagi kepada dua, iaitu kursus pengajian am dan kursus pengajian teknikal. Kursus pengajian am untuk semester 1, anda semua sebagai seorang pelajar bagi program DBN perlu mengambil kursus DUE 10062 English for Communication. Seterusnya, anda juga dikehendaki untuk mengambil sama ada penghayatan akidah ataupun asas pengajian moral. Untuk pelajar Muslim diwajibkan mengambil penghayatan akidah, manakala untuk non-Muslim dibenarkan untuk mengambil kursus asas pengajian moral. Dan juga terakhir, untuk semester 1, anda semua diwajibkan untuk mengambil kursus kurikulum 1. Seterusnya, untuk semester 2, anda semua perlu mengambil subjek English for Career Development, Pengajian Malaysia, kurikulum. Dan semester 3, awak perlu mengambil kursus Syariah dan Kehidupan, Isu Moral, Cabaran Penghayatan Nilai Murni. Ini antara kursus-kursus pengajian am yang perlu anda ambil untuk melayakkan anda untuk melayakkan anda tamat belajar di KKTM selain daripada pengajian teknikal. Jadi kesemua subjek ini perlu diambil sebelum awak tamat belajar di KKTM. Seterusnya, saya ingin menerangkan kursus-kursus subjek teknikal yang perlu anda ambil di KKTM. Okey, kalau saya nak cerita satu persatu ni mungkin agak panjang. Saya fokus kepada subjek ataupun kursus untuk SEM 1 sahaja. Okey, kursus pengajian teknikal untuk SEM 1. Okey, anda semua perlu mengambil kursus Building Construction Practice 1, Building Construction 1, Construction Material, Technical Drawing, Engineering Science, Engineering Mathematics. Ini antara subjek-subjek yang perlu diambil pada semester 1. Okey, sekarang saya ingin menjelaskan berkaitan dengan cuti, peraturan am berkaitan dengan cuti. Okey, kemudahan disediakan semasa sakit ataupun cuti sakit. Sekiranya anda sakit di waktu pejabat, pihak pengurusan kolej akan menyediakan kemudahan van untuk menghantar anda ke klinik ataupun ke hospital. Sekiranya anda sakit di luar waktu pejabat, anda boleh menghubungi warden untuk bantuan menghantar awak ke hospital ataupun ke klinik. Okey, untuk untuk nak mendapatkan pelepasan kelas semasa tidak hadir kelas semasa sakit, anda dikehendaki mendapatkan MC daripada hospital, terutamanya hospital kerajaan, untuk memberi pelepasan untuk pensyarah memberi pelepasan kelas yang anda tidak hadir. Seterusnya, cuti dengan kebenaran apabila berlaku beberapa perkara. Yang pertama, kematian, perkahwinan saudara terdekat, convocation, kes mahkamah, perlu mendapat sokongan daripada ketua program. Okay. Allowance, untuk menyelesaikan isu allowance, anda semua boleh berhubung dengan PA dan juga penasihat PA dan juga HEP. Okay.
Seterusnya, urusan berhenti. Sekiranya anda ingin berhenti daripada belajar di KKTM, anda dikehendaki untuk mengisi borang berhenti. Untuk mendapatkan transkrip urusan peperiksaan, sila berurusan dengan UPP. UPP, Unit Persijilan dan Peperiksaan. Sekiranya anda sudah tamat latihan, apabila anda dah berada di KKTM selama 3 tahun, semua kursus telah pun diambil, kursus semua lulus, anda akan tamatkan latihan dan anda dikehendaki untuk mengisi surat tamat latihan. Surat ini boleh didapati daripada HEP, Hal Ehwal Pelajar. Okey, sila dapatkan surat tamat latihan daripada HEP. Isi lengkap dan hantar kepada HEP untuk urusan tamat. Dan makluman kepada semua pelajar, semua aktiviti yang dilaksanakan oleh KKTM dan juga program, semua diwajibkan untuk disertai. Sekiranya gagal untuk menyertai aktiviti, anda akan dikenakan tindakan-tindakan tertentu. Okay, sistem pengajian yang dilaksanakan di KKTM, khususnya di bawah program DBM, Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan, sistem semester. Okay, kita menggunakan sistem semester 10 minggu kuliah. Bahagian pertama 10 minggu kuliah, 1 minggu cuti pertengahan semester, ataupun kita akan laksanakan minggu aktiviti. Seterusnya kita akan sambung bahagian yang kedua dengan 7 minggu kuliah. 1 minggu belajar ataupun study week dan seterusnya 3 minggu peperiksaan akhir. Jangka masa pengajian 36 bulan, 6 semester. 30 bulan merupakan latihan sepenuh masa, 6 bulan latihan di industri. Komponen pengajian terbahagi kepada beberapa komponen, iaitu komponen kursus pengajian teknikal yang saya telah terangkan tadi, kursus pengajian umum ataupun kursus pengajian am juga telah saya sentuh sebelum ni. Core curriculum, okay, ada core curriculum 1 dan core curriculum 2 yang perlu dihadiri. Dan yang terakhir, latihan industri pada semester 6. Pelajar dikehendaki mengambil dan lulus dalam semua kursus yang disenaraikan oleh program bangunan. Peperiksaan, pelajar mendaftar kursus diwajibkan menduduki peperiksaan yang ditetapkan. Peperiksaan adalah seperti berikut: ujian bertulis, penilaian atas sebarang tugasan, kerja-kerja bertulis atau kerja-kerja makmal, bengkel amali. Seterusnya, saya ingin menerangkan berkaitan dengan akademik, taraf kedudukan. Okey, para pelajar akan diletakkan di beberapa kumpulan kedudukan, beberapa kedudukan. Yang pertama, kedudukan baik, KB. Apabila pelajar mempunyai CGPA lebih besar sama dengan 2. Dan seterusnya, taraf kedudukan pelajar di peringkat yang kedua, kedudukan bersyarat ataupun KS. Apabila pelajar
mempunyai CGPA lebih kecil daripada 2 dan lebih besar daripada 1.7. Dan kedudukan yang ketiga iaitu kedudukan gagal, KG, akan ditamatkan pengajian sekiranya CGPA pelajar mempunyai CGPA lebih kecil daripada 1.7 atau 3 kali KS, kedudukan bersyarat. Subjek khusus. Okay. Mengulang subjek atau mengulang kursus. Mengulang kursus. Okay, ini kursus. Ulang kursus. Ulang kursus tersebut sehingga lulus. Okay, sekiranya pelajar ada mempunyai kursus-kursus yang gagal, pelajar dikehendaki untuk mengulang kursus tersebut sehingga lulus. Bagi tujuan pengiraan CGPA dan GPA dan CGPA, nilai mata kredit terakhir subjek yang diulang akan diambil kira. Bayaran denda akan dikenakan sekiranya ulang subjek gagal biasa. Okay, denda sebanyak RM30. Gagal disebabkan meniru, ulang subjek, ulang kursus, bayaran sebanyak RM100. Gagal co-curricular, ulang kursus co-curricular, dikenakan denda sebanyak RM100. Dan gagal latihan industri dikenakan bayaran sebanyak RM200. KB, kedudukan baik. Kredit tidak melebihi 21. Okey, sekiranya kedudukan pelajar KB, kedudukan baik, pelajar tidak dibenarkan untuk mengambil subjek melebihi 21 kredit. Dan sekiranya kedudukan KS bersyarat, pelajar tidak dibenarkan untuk mengambil kursus melebihi 12 kredit. Pelajar perlu lulus kursus prasyarat sebelum ia dibolehkan mengambil sebarang kursus yang sama pada peringkat yang lebih tinggi atau dengan kebenaran. Okey, yang ini penting. Pelajar mesti hadir tidak kurang dari 90% daripada masa pertemuan yang ditentukan bagi sesuatu kursus. Pelajar yang tidak mematuhi perkara di atas tidak dibenarkan menghadiri kuliah dan menduduki sebarang bentuk penilaian selanjutnya. Maka sifar kosong akan diberikan pada kursus berkenaan. Seterusnya, syarat asas kehadiran tidak hadir tanpa sebab. 10% akan diberikan status WX. Gagal lah ni. WX ni gagal. Tidak menghantar tugasan, keputusan ditangguh. Kita akan berikan dengan kod dia WA. Penangguhan pengajian. Permohonan bertulis mestilah sampai kepada Senat KKTM dan disokong dengan dokumen yang sah. Senat ni untuk makluman pelajar baru, Senat ni adalah satu mesyuarat khas, mesyuarat tertinggi KKTM, yang mana kita akan putuskan di situ untuk menerima permohonan bertulis untuk menyokong penangguhan pengajian pelajar yang memohon. Okey.
Dokumen yang dimasukkan adalah laporan dan surat sokongan doktor, kerajaan ataupun KKTM sahaja. Okey, manakala sistem pemakahan jadual nilai grade. Okey, markah 85 ke 100 nilai dia 4.0 grade A, 80 ke 84 nilai 3.7 grade A minor dan seterusnya, sehinggalah 45 hingga 49 grade 1 nilai 1.3 grade D plus dikira sebagai gagal ke bawah, dikira sebagai gagal. Jadi saya nasihatkan semua pelajar baru ambil maklum perkara ini dan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan markah yang cemerlang lah. Kalau saya pasrah semua pelajar dapat A lah, A 80 ke atas. Okey, seterusnya kedudukan bersyarat. Seorang pelajar yang memperolehi CGPA kurang daripada 2 tetapi melebihi 1.9, kedudukan gagal KG akan diberhentikan. Okey, yang ni minta ambil perhatian. Jangan main-main semasa sesi pembelajaran. Kedudukan gagal akan diberikan kepada pelajar dan impak dia, pelajar akan diberhentikan dari KKTM sekiranya CGPA kurang daripada 1.7, kedudukan bersyarat KS 3 kali berturut-turut, telah menghabiskan tempoh maksimum untuk belajar 10 SEM, tidak menduduki peperiksaan bagi semua subjek yang didaftar, GPA kurang daripada 1. Jika seorang pelajar didapati melanggar peraturan akademik, syarah berkenaan atau ketua program boleh mencadangkan kepada Senat KKTM supaya pelajar diberi grade WX. Apabila seorang calon gagal mematuhi semua peraturan berhubung dengan suatu kursus atau program. Okey, ini penahanan keputusan peperiksaan. Peperiksaan khas. Pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir semester kerana disahkan sakit ataupun tidak upaya. Pelajar semester akhir yang lulus dengan taraf kedudukan baik tetapi masih gagal dalam satu kursus yang ditawarkan. Okey, dua kes ni KKTM dia akan mengadakan peperiksaan khas untuk pelajar yang mempunyai masalah. Yang pertama, masalah kesihatan, tidak boleh hadir peperiksaan disebabkan oleh masalah kesihatan. Dan yang kedua, pelajar yang gagal satu subjek pada semester, okey, akan diberi peluang untuk menduduki peperiksaan khas. Peperiksaan khas diputuskan oleh Senat BKT. BKT ini adalah bahagian kemahiran teknikal yang berpusat di Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Peperiksaan khas tidak boleh diadakan bagi kes-kes seperti berikut. Subjek yang tidak mempunyai peperiksaan akhir, pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir tanpa sebab. Peperiksaan semula. Senat BKT berhak mengarahkan pusat mengadakan peperiksaan semula pada bila-bila masa atau apabila didapati perlu. Membaiki CGPA. Pelajar semester akhir yang telah memenuhi syarat jumlah kredit dan lulus kursus akan diberi peluang sekali sahaja untuk memperbaiki kedudukan akademiknya dengan syarat berikut. Yang pertama, tempoh pengajian pelajar belum tamat. Kursus yang mendapat grade C-, D+, dan D sahaja. Maksimum kredit yang boleh diperbaiki adalah sebanyak 12. Seterusnya daftar kursus.
Wajib mendaftar setiap kursus yang diambil dibuat sebelum tamat tempoh pendaftaran. Mendaftar kursus yang telah ditetapkan oleh BKT, Bahagian Kemahiran Teknikal, PA, Penasihat Akademik, Ketua Program. Pelajar bertanggungjawab menyemak dan membetulkan sebarang kesilapan yang terdapat dalam slip pendaftaran khusus dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pendaftaran bermula. Pelajar boleh menarik diri dengan persetujuan PA, ketua program dari mana-mana kursus yang telah didaftarkan sebelum tarikh akhir seperti dalam kalender akademik. Draft jadual waktu peperiksaan. Draft jadual waktu peperiksaan akan disediakan oleh Majlis Peperiksaan KKTM dan akan dipamerkan di tempat-tempat yang sesuai, tidak lewat daripada 3 minggu sebelum peperiksaan bermula. Sekiranya sebarang jadual waktu menunjukkan pertembungan di antara kursus yang diambil, kursus yang pelajar telah mendaftar, maka adalah menjadi tanggungjawab pelajar berkenaan untuk memberitahu ketua program secara bertulis sebelum tarikh yang telah ditetapkan. Seseorang pelajar yang telah mendaftar subjek akan menerima slip kelayakan menduduki peperiksaan dari UPP, Unit Persijilan dan Peperiksaan. Kegagalan mempamerkan slip kelayakan boleh mengakibatkan pelajar tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. Pelajar perlu mematuhi prosedur disiplin. Seterusnya, meniru, gagal dan mengulang kursus. Sekiranya pelajar didapati meniru, ditangkap meniru, pelajar akan gagal subjek kursus tersebut dan akan dikendaki mengulang kursus tersebut. SEM 5, ulang SEM dan tiada peperiksaan khas. Apabila pelajar ditangkap meniru pada peperiksaan di semester yang kelima, pelajar tersebut tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan khas. Dan pelajar tersebut dikehendaki untuk ulang SEM, ulang semester. Tindakan disiplin akan diambil. Kecemerlangan akademik. Pelajar akan dianugerahkan dengan beberapa penganugerahan. Yang pertama, anugerah Diploma Teknologi Kejuruteraan CGPA lebih besar daripada 2 tahun akhir pengajian, lulus dalam semua kursus. Yang kedua, anugerah khas pengarah BKT. Sekiranya CGPA pelajar lebih besar daripada 3.5, tidak pernah mengulang mana-mana subjek, bebas tindakan tata tertib. Anugerah pengarah KKTM. Yang ketiga, anugerah pengarah KKTM. Sekiranya CGPA lebih besar daripada 3.5, tidak pernah mengulang mana-mana subjek, bebas tindakan disiplin. Dan yang terakhir, di sini saya ingin kongsikan CJ Pengiktirafan Kementerian Pengajian Tinggi dan GPA yang telah dianugerahkan kepada KKTM Pasir Mas. Okey, di sebelah kiri adalah CJ Pengiktirafan daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan di sebelah kanan pengiktirafan daripada JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Sekian, terima kasih. Diharap perkongsian taklimat pada hari ini memberi gambaran yang jelas berkaitan dengan peraturan-peraturan akademik yang perlu dipatuhi oleh pelajar-pelajar sepanjang 3 tahun berada di KKTM Pasir Mas di dalam program Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan. Saya sudahi taklimat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.